Jelas ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis, Pak Moderator, dan terima kasih juga kepada Penang Councillor, khususnya buat Cikgu Makna Suhaili, Councillor SK Bandar Tasik Mutiara, kerana telah menjemput saya untuk memberikan sedikit perkongsian pada hari ini. Dan sebelum tu, Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kita peluang dan ruang untuk berada di dalam majlis ilmu pada hari ini. Bukan semua orang berkesempatan untuk berada dalam majlis ilmu ini. Setengah orang dia dah set time dah masa ni, dia nak berada di depan telefon dan nak berada di depan laptop masing-masing. Tetapi ada emergency case menyebabkan dia tidak dapat. Malahan ada juga yang rasa tak puas hati. Sebab apa? Sebab terpaksa berada di dalam majlis ini. Sebab apa? Biasanya masa ni mungkin ada anak-anak yang saya tahu fokus terhadap murid-murid sekolah menengah kan. Okey, setengahnya ada yang mungkin yang rasa macam masa ni weekend untuk tidur kan. Ada yang rasa macam masa ni nak main game, nak lepak rumah kawan. Tapi nak macam mana, cikgu dah paksa kok mana pun nak suruh duduk di depan laptop, di depan telefon untuk mendengar ceramah pada hari ini. Tapi tak apa, jangan bimbang, semuanya dicatat oleh malaikat kiri dan kanan kita setiap apa yang kita buat dekat dunia ini. Alhamdulillah. Okey. Dan kita semua ada insan terpilih. Okey, kita ada semua ada insan yang terpilih, yang dipilih oleh Allah. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Sebab tak semua orang yang terpilih lah. Okey, antaranya kita, saya dan kamu semua. Okey, kerana hari ini juga saya bukan sahaja saya seorang, tetapi saya juga bersama dengan seorang insan istimewa. Mana tak istimewanya, saya menjemput dia dengan paksa rela. Okey, walaupun paksa rela, tapi dengan suka hatinya ingin berkongsi juga pada hari ini, iaitu kakak saya sendiri, iaitu Ustazah Asma Harun. Okey, tadi dah ada yang dah terangkan siapakah Ustazah Asma Harun. Okey, dia adalah kakak saya yang nombor 2. Saya semua daripada 10 beradik, dia nombor 2 dan saya ada anak yang nombor 7. Okey. Hari ni, tajuk yang hari ni yang kita akan bincangkan ialah tentang cinta high class. Okey, cinta high class. Cinta high class ni, semestinya lah bukan cinta low class kan? Okey, cinta high class. Bila kita sebut perkataan cinta, semua orang akan rasa macam, saya bagi definisi sikit. Okey, Ustazah Asma. Okey, dia datang. Okey, sila duduk. Okey, Alhamdulillah. Okey. Subhanallah. Okay. Tak apa, teruskan situ. Saya teruskan dengan perkataan cinta tadi kan. Okey, bila sebut perkataan cinta tu, mesti ada orang yang tersenyum, rasa bahagia, rasa macam berbunga-bunga dengan perasaan cinta kan. Okey, lepas tu rasa ada yang juga sebut perasaan cinta tu dengan perasaan yang agak menjengkelkan, rasa cinta, ataupun ada yang rasa macam cinta, rasa nak marah pada. Sebab apa? Sebab masing-masing ada rasa cinta yang berbeza. Bukan rasa cinta yang berbeza, tapi perjalanan menuju cinta dia tu berbeza-beza. Kerana perjalanan cinta kita ni, kita sendiri yang mencorakkan macam mana cinta tu sendiri. Ada yang rasa bila bercinta dia rasa susah, dia rasa membawa kita kepada kesusahan. Ada yang bila bercinta dia rasa dia bawa benda tu terjannah ke syurga dan sebagainya. Okey. Jadi kita akan minta Ustazah Asma Harun, iaitu kakak saya sendiri, kupaskan sikit apakah definisi cinta mengikut Ustazah. Okey, baik, dipersilakan Ustazah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Subhanallah, alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur kita bagi majlis ilmu hari ini, iaitu Penang Councillor. Penang Councillor. Maksudnya ini persatuan kaunselor di negeri Pulau Pinang. Ya. Okey, maksudnya menghubungkan banyak sekolah lah.
Ya betul. menggabungkan mungkin Seluruh semua, pulau. seluruh pulau. Pulau Pinang. Subhanallah. Dan terima kasih kepada semua yang berusaha, dan tadi kita ada moderator di peringkat awal yang telah memperkenalkan kami berdua, Masya Allah, dan kepada semua yang hadir di kalangan guru-guru, ibu bapa, para pelajar dan hadirat, serta sahabat-sahabat di FB page Ustazah Asma dan FB page Penang Counsellor. Dan bersama dengan saya iaitu Al-Fadilah Ustazah Siti Khadijah binti Harun, merupakan adik saya, anak nombor 7. Ya betul. Anak nombor 7. Alhamdulillah, betul. Muncul masih ingat lagi. Masih ingat. Okey, namanya Siti Khadijah, saya Asma. Gitu. Siti Khadijah isteri Nabi. Asma pula kakak ipar Nabi. Masya Allah. Walaupun dia adik saya yang nombor 7 dah kan, tapi dia nampak lebih tua lah daripada saya. Itu kata dia lah. Tapi saya tahu netizen pastinya mengetahui lah fakta yang sebenar kan. Netizen pun mengakui, saya yakin dan pasti. Masya Allah. Okey. Tak apalah, kita bagi kat dia sebab dia pun paksa rela. Okey. Paksa rela. Lepas tu Masya Allah, saya ramai orang kata kami kembar. Macam sama betul-betul kembar. Dan bila saya perhatikan memang betul lah. Memang betul sama. Mata ada dua. Alhamdulillah. Sama. Sama. Hidung pun ada satu. Ya, lubang sama. ada dua. Dua lubang. Walaupun hidung Siti memang mancung. Ya memang pada dulu kan mulut pun mancung. satu. Masya Allah, pipi ada dua, kening ada dua. Memang exactly kita sama. Memang sama. Subhanallah. Kita kembar dengan semua orang sebenarnya. Ya, betul dengan semua orang. Masya Allah. Jadi tengah hari kita tak bolehlah nak serius sangat kan. Sebab waktu ni macam Siti kata, ramai tengah kelang kabut kan, masak itu ni, jadi sambil-sambil sudilah kiranya menjadikan kami ni sambilan halwa telinga untuk kita sama-sama mengisi daripada duduk masak, lipat kain, jemur kain saja-saja. Jadi letaklah kami berdua berceloteh ni pada waktu tengah hari tentang satu tajuk apa Siti? Cinta high class. Wah, cinta high class. Cinta high class itu. Subhanallah. Okey. Masya Allah, tuan-puan sekalian, alhamdulillah. Adik saya ni duduk di Kedah. Dia nikah dengan orang Kulim Kedah, Sungai Ulak, Kedah. Jadi saya sedang berada di sini. Semalam habis program dengan Bonda Noh, saya naik flight sampai ke Terengganu dan pukul 5. Lepas tu terus bertolak ke Kedah. Ceritanya malam tadi kereta rosak tengah jalan. Timing bag putus macam tu lah. Pendek cerita sampai ke Kedah pukul 3 pagi. Jadi alhamdulillah, subhanallah, teruslah dia pujuk kan. Itu yang sebut saya paksa rela, tapi saya ikhlas rela. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Memang hebat. Terima kasih Siti ya. Sama-sama. Jadi alhamdulillah tajuk kita adalah cinta high class. Tuan-puan dan mata Allah sekalian, tadi Ustazah Siti dah mulakan tadi, Masya Allah, berkenaan dengan sikit definisi cinta. Okey, cinta kalau sebut semua orang tahu, bahkan kanak-kanak pun tahu cinta, I love you, suka. Maksudnya manusia ni fitrahnya memang suka cinta dan suka dicintai. Dan kalau kita tahu kisah cinta bermula dengan cintanya Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Bermula di syurga, kemudian bersambung di dunia. Dan kita adalah pewaris kepada cintanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Masya Allah. Dan keinginan bercinta ini Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja berikan kepada manusia, tapi Allah juga berikan kepada binatang. Sebab itu kita nampak binatang saling bercinta. Tetapi binatang tidak disusun dengan syarat cinta mereka. Manakala cinta manusia ini, subhanallah, diaturkan oleh Islam. Dan menariknya tuan-puan sekalian, Islam tidak menafikan cinta. Bahkan Islam menaikkan kedudukan cinta di tempat yang sangat tinggi. Islam meletakkan cinta ini di satu keadaan yang mana jika kamu bercinta, diberi pahala. Kamu akan dapat cinta Allah sekiranya kamu saling mencintai kerana Allah. Di dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Allahu Akbar. Iaitu salah satunya iaitu mereka yang saling berkasih sayang, yang saling mencintai kerana Allah. Sampai tahap tu dapat naungan Allah di mahsyar kelak. Maksudnya jangan kita skeptikal dengan perkataan cinta. Bila sebut cinta terus nampak yang negatif. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, saya ingin berkongsi definisi cinta menurut Islam.
Sebab kalau saya tanya cinta kepada Ustazah Siti, Ya saya. bagi Siti cinta tu, bagaimana perasaan cinta tu? Boleh describe tak? Boleh beri gambaran tak? Cinta tu rasa dia macam mana? Okey, baik. Cinta. Cinta ni sebenarnya adalah fitrah naluri setiap semua orang yang ada. Memang semua orang yang ada lah. Fitrah yang semua orang rasa benda ni, cinta ni. Dan cinta ni dia tak salah sebenarnya. Dia memang tak salah. Kalau rasa Siti, cintakan orang tu. tak, maksud saya lah, Ustazah Siti, Ya. kalau jatuh cinta tu rasa macam mana? Rasa dia bahagia. Lagi? Rasa dia bunga-bunga. Rasa macam sukalah kan disayangi. Kita ada orang yang menyayangi. Itu cinta yang kata-kata cinta sesama manusia lah. Kalau kita kata cinta yang terlalu. Sabar dulu. Okey, sabar lagi. dulu. Okey, pasal dengan orang lah, dengan Masa jatuh manusia. cinta tu rasa macam mana? Dunia ni aku yang punya. Betul. Dunia ni aku yang punya. Lagi? Kita rasa teringat, rindu-rindu kan. Rindu-rindu. Rindu-rindu. Kalau sakit pun boleh sehat. Ya, kalau sakit pun boleh sehat. Lapar pun boleh kenyang. Lapar pun boleh kenyang. Lagi? Tidur pun tak lena. Teringat-ingat ni bila nak jumpa lagi ni si dia ni. Sampai taretu lah kan. Gatai taretu. Gatai taretu. Tapi bukan saya lah. Saya cerita pasal perasaan cinta orang lain kan. Nak kalau kita tengok kan budak-budak zaman law kan. Yang sekolah rendah. Saya memang ngajar SK Bandar Tasik Mutiara. Okey, sekolah rendah. Zat ni budak-budak sekolah rendah ni dah pun pandai bercinta. Ya, kadang-kadang surat tu dah tinggi sampai ke lutut ni. Tu dia kan. Surat tinggi sampai ke Surat lutut. cinta tinggi sampai ke lutut. Nak habaknya bahawa. Betul ke Siti? Nanti kita dokumentasi ya. Okey, dia tanya pula masa ni betul ke tak. Okey. Jadinya nak kata cinta ni kan memang daripada tadi atau budak-budak pun tahu I love you, you love me, macam-macam. Okey, budak-budak pun tahu apa tu rasa macam sayang disayangi. Okey, itulah. Okey. Okey, teruskan dengan betul. Semuanya betul. Ustazah Siti, jangan bimbang. Mujur kata tak kata tak betul ya. Ya, semuanya betul, 20%. 20% je. Okey, subhanallah. Sebenarnya kan bila kita tanya 100 orang pasal definisi apa itu cinta, mungkin 100 orang memberi definisi yang berbeza. Betul. Ada jawab cinta itu buta. Ada yang kata tak, cinta itu mencelekkan. Okey. Betul. Dengan cinta itu kita mencelekkan, kita boleh nampak baik dan buruk dan sebagainya. Betul. Ada kata cinta itu adalah gelora, hawa nafsu, keinginan untuk bersatu, ingin bersama. Cinta itu membuatkan kita rasa hidup ini bermakna, macam-macam lah. Okey, Siti ibarat macam ni lah. Kalau saya bahasakan dia, saya Kak Mak. Kalau Kak Mak tanya Siti kan, boleh tak Siti boleh tak lukis harimau? Lukis harimau? Boleh. Okey, Siti memang Siti lukis. memang pandai buat lukis ni. Kalau lukis harimau tu dia nampak macam kucing. Macam kucing. Memang pandai. Okey. Kalau Kak Mak, mana lagi senang? Nak lukis harimau ke nak lukis hantu? Saya rasa harimau lah, sebab harimau ni benda yang nyata. Benda yang kita boleh nampak gambar dia, kita tahu, kita pernah tengok real dia, benda yang maujud, benda yang nyata, jadi kita boleh lukis gambar. Tapi hantu ni dia ada satu benda yang lembaga yang kita tak boleh nak lukis sebab dia alam gaib. Dia benda yang gaib. Tapi kalaulah Siti lukis harimau, Siti rasa lukisan Siti akan dikritik ke tak? Mesti dikritik. Pasti. For sure Siti. Ya, betul. Sebab apa? Bila kita lukis sesuatu yang kita dah semua orang dah tahu harimau tu macam mana, dilukis oleh pula Siti yang memang tak pandai melukis, pandai sangat melukis, pandai sangat, terlebih pandai. Jadi mungkin orang kata, telinga harimau tu kurang tepat lah. Ada ke muka harimau macam tu? Bulu dia tak cukup ke? Tak cukup. Ada ke kaki harimau macam tu? Ada ke ekor dia macam tu? Maksudnya mungkin ramai orang tak bersetuju dengan lukisan Siti tu. Betul. Tapi kalau Siti lukis hantu, tak ada siapa boleh petikaikan. Sebab hantu orang tak nampak. Betul. Jadi hantu boleh imajinasi sendiri. Asalkan buruk tu hantu. Orang kata hantu pocong ni gini. Jadi tak ada siapa boleh petikaikan. Saya sebenarnya nak sampaikan kepada kita semua, tak ada satu definisi yang tepat bagi memberi maksud cinta, sebab cinta adalah sesuatu yang dirasa pada hati dan ia berbeza kepada setiap orang. Kalaulah Siti bagi definisi tadi, ada orang kata saya tak setuju. Cinta bagi saya ialah, lepas tu bila orang ni dengar, saya tak setuju. Sebab ia sesuatu yang sangat sukar untuk diberikan definisi yang boleh merangkumi semua. Jadi tuan-puan sekalian, Siti faham tak masuk? Faham. Jadi
subhanallah, definisi cinta oleh para ulama pun banyak. Ulama ni sebut cinta begini, ulama ni sebut gini, hukama bijak pandai sebut begini. Jadi tuan-puan sekalian, penyelesaiannya adalah kita merujuk ke firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkataan cinta yang terdapat di dalam Al-Quran. Antaranya Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah ila akhir ayat, yang bermaksud dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan, rasa cinta, hub, rasa cinta kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Subhanallah. Jadi dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan hub, iaitu cinta. Cinta kepada apa? Apa saja yang disukai manusia dan terbit rasa suka, itulah cinta. Ada orang dia mencintai wanita. Ada orang dia tak pernah jatuh cinta kepada wanita. Betul. Ada orang cinta pada lelaki. Ada orang ada anak tapi dia tak sayang anak. Dia tak cintakan anak. Dia buang anak, dia dera anak. Ada orang dia mencintai harta. Jadi kereta, dia tak fikir pun nak kahwin, nak ada anak, tak fikir. Maksudnya itu bentuk cinta ini berbeza. Allah berikan maksudnya kecenderungan, keinginan, lalu dia berusaha untuk mendapatkannya. Ada yang mencintai binatang-binatang ternak. Ada yang mencintai sawah, ladang. Subhanallah. Jadi ada orang dia memang suka sangatlah menanam, menternak. Jadi dia kuranglah hubungannya dengan manusia, dia banyak habiskan dengan kereta dia mencintai kereta. Subhanallah. Dan satu lagi firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 12 yang bermaksud, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna, buat baik yang sempurna, kamu tak akan sampai melakukan sesuatu yang dikatakan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguh Allah Maha mengetahui. Allahu Akbar. Dalam surah Ali Imran ayat 82 tadi tu, maksudnya di sini Allah memberikan kepada kita gambaran Allah, kamu tak akan dikatakan membuat betul-betul kebaikan, kebajikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah sedekah apa yang kamu cintai. Subhanallah. Contohkan kadang-kadang kita sayangkan anak. Betul. Lalu kita wakafkan anak kita untuk jalan dakwah. Itulah erti kata cinta yang sebenar. Betul. Kepada Allah. Kita ada harta yang kita sayang. Lalu kita sedekahkan harta tersebut di jalan Allah. Itulah erti cinta yang sebenar. Okey Siti, itulah definisi antaranya sebab Siti tanya Kak Mak kan. Okey, saya nak tanya kepada Siti. Berkenaan dengan pengalaman Siti sendiri. Ustazah Siti dalam bercinta, ini cinta sama manusia. Kalau sebut cinta high class, yang pertama cinta kepada Allah. Cinta yang kedua Rasulullah. Cinta ketiga ibu bapa. Cinta keempat mungkin cinta keempat boleh jatuh kepada lepas ibu bapa guru. Mungkin ilmu kan jatuh cinta. Ini peringkat umur kita. Sebab daripada kecil dengan ibu bapa, lepas tu kita pindah sekolah cintakan guru. Lepas tu itulah cinta-cinta yang peringkat awal kita berjumpa. Maksudnya lepas tu cinta kawan-kawan. Betul kan? Betul. Sayang pada kawan-kawan. Sayang, cinta. Hub, cinta. Lepas tu kadang bila berpisah kita rindu kat kawan-kawan. Jadi ciri-ciri cinta tu dia kurang-kurang ada 4 ciri-ciri bila kita jatuh cinta, Siti. Kan contohnya yang pertama kita kenal. Kita kenal ibu ayah, kita tahu ni kita jatuh cinta di ibu ayah. Kenal, lepas tu kita akan rasa rindu bila duduk asrama, rindu. Kan? Lepas tu yang ketiga kita selalu sebut dalam doa. Ini orang yang betul-betul bercinta. Betul. Sebut selalu, kalau tak sebut pada mulut, hati tu terlintas je nama dia. Yang keempat, cinta dia akan menuntut dan membuatkan kita ingin berkorban. Betul. Kita sanggup berkorban untuk ibu ayah, sanggup korban untuk guru, sanggup korban untuk kawan-kawan, sanggup korban untuk ilmu. Sebab itulah 4 ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Jadi Siti nak tanya ni, cinta sesama manusia berlawanan jenis. Berlawanan jenis. Jenis. Maksud kita sampai ke peringkat bagaimana perihal cinta lelaki pada perempuan, pada lelaki. Dan boleh tak Ustazah Siti kongsikan sikit pengalaman jatuh cinta kepada suami? Subhanallah. Dan bagaimana Ustazah Siti menguruskan perasaan cinta tu
bila jatuh. Ada orang nak jatuh cinta tak jatuh-jatuh. Ada orang jatuh cinta Bergolek-golek. Tapi tak ada sambut, sakit. Kesian. Sedih. Ada orang jatuh cinta disambut. Jadi jatuh cinta disambut. disambut cinta, ini ujian lagi berat. Sebab betul. tengah angau, macam mana nak menguruskan cinta. Okey, silakan Ustazah Siti. Okay, bismillah, terima kasih. Okay, pengalaman diri sendirilah kan. Okay, saya ni sebenarnya saya dengan suami ni bukan berkenalan lah, lebih kurang lah. Saya berkahwin pada usia yang agak muda. Bertunang pada umur dia 19 tahun dan berkahwin pada umur 20 tahun. Yelah, adik-adik kami yang paling gatal. Bukan paling laku sebenarnya. Oh, okey. Oh, memang buat jualan masa tu. Buka apa ni, Kabut sil. betul. Tak baik. Jangan baik. bising-bising, jangan beritahu semua orang. Okey, rahsia. Okey. Dan berbalik pada cerita saya tadi. Okey, potong line pula. Saya berkenalan kenal dengan suami. Kami sama-sama tempat belajar di IPG Ken Sabah, di Tuaran Sabah. Okey, dia tu merupakan YDP dekat situ dan ketua pelajar lah. Orang lain belajar, dia bercinta. Tak apa. Bercinta, insya-Allah bercinta sampai syurga. Okey. Asyik kena kacau je ni. Okey. Lepas tu kami berjumpa kat sana. Okey, dan sejujurnya sebelum tu tak ada apa-apa pun yang menyebabkan kami rasa macam tak ada lah macam tunjuk dia hantar surat ke, tunjuk dia sengih-sengih ke apa ke, tak ada. Tak nampak macam dia tu suka. Tak nampak langsung macam ni, macam mungkin dia pun tak ada pilihan lain dah kot, terpaksa ambil. Terpaksa. Okey, silakan. Siti pun macam tu lah kot. Okey. Okey, baik. Okey, jadi masa tu saya pun tiba-tiba pada satu masa tu dia bagi tahu kata boleh tak dia tak nak anda nak jadikan nanti sebagai isteri. Dia cakap direct macam tu. Dia memang direct, tak ada lapik-lapik langsung. Kita ni punya terkejut ni, ya Allah. Sebabnya tiba-tiba ni ketak ni. Tapi mesti ada lah dulu sikit-sikit takkan macam tu ya. Adalah macam nampak lah kan sikit-sikit kita. Tapi sebenarnya macam tak ada mana lah, tak ada mana. Memang Siti pun memang tak perasan langsung. Siti tak expect pun dia ni suka dekat kita, tak expect langsung. Okey, Siti sendiri sebenarnya ada tak simpan-simpan perasaan? Sebenar-benarnya sejujurnya, tapi bukanlah bermakna saya yang mengorak dia, bukan. Okey, memang saya rasa kagum dengan dia sebab antara yang saya nampak dia ni kepimpinan dia dalam memimpin. Lepas tu dia ni saya nampak dia juga masa tu jadi imam surau kat situ. Lepas tu dia ketua surau. Okey, tak kita nampak, kita tengok basic tu di Islam balik lah kan. Macam mana kita nak cari ciri-ciri seorang lelaki soleh lah kan. Okey, jadi tak jagalah pandangan mata ni. Dok, kita dengar je orang kita. Sama-sama kan. Dia senior ya? Dia senior. Saya Siti masa tu baru masuk, freshie, baru masuk, dia dah tahun akhir dah. Oh, beza umur berapa tahun? 4 tahun. Okey, sambung cerita. Okey, lepas tu kat mana tadi Okey, lepas tiba-tiba dia bagi tahu. Okey, bila dia bagi tahu tu kita ni punya terkejut ni, tak tahu nak hambat ni, kita minta kawan tolong balas. Kawan tolong bagi tahu kata apa ni, nanti saya tanya mak ayah dulu. Okey, jadi first bila terlibat dengan aktiviti percintaan, cara menguruskannya adalah pengurusan cinta. Habaq mak ayah dulu. Habaq mak ayah dulu. Habaq mak ayah dulu. Borang saya kata, saya tak nak habaq mak ayah, satu lagi kakak saya. Ustazah Asma Harun ni lah. Sebab apa? Sebab saya ingat cerita cinta Ustazah Asma Harun ni, saya rasa macam kagum lah kan. Sebab masa tu dia kata apa? Saya ingat ayat dia kata apa? Lelaki dengan perempuan tak ada hubungan yang lebih, dia kata, melainkan hubungan yang halal lah. Kan kalau berkawan pun tak boleh lah. Maksudnya kena ada berurusan baru kita boleh ada urusan dengan lelaki kan. Jaga ikhtilat tu. Jadi saya ingat, jadi saya rasa orang yang paling tepat antaranya saya rujuk masa tu Kak Asma lah, Kak Mak lah saya kot. Betul. Ingat kan? Jangan buat tak ingat pula. Tak ada pecamah lagi masa tu. Tapi memang Kak Mak ni memang tegah bab tu, memang selalu ingatkan adik-adik supaya kalau berurusan lelaki atau urusan urusan persatuan, urusan belajar. Tapi kalau masuk je bab cinta, terus kena libatkan mak ayah. Betul. Lepas tu bila bagi tahu kat mak ayah ni, mak ayah kata nanti dulu tengok dulu. Dengar-dengar pula orang Kedah jauh. Mak jauh. Kata tak mau, mak kata kalau boleh biar orang Kelantan dengan Pahang je, sebab kami kan orang Terengganu kan. Maksudnya jiran dia, Pahang jiran sebelah dengan dekat-dekat je mak kata, sebab senang kalau ada apa-apa jadi. Tiba-tiba nak jadi kisah bila mak ayah kata tak mau tu, saya pun akurlah dengan apa yang mak ayah cakap. Lepas tu kami pun stop. Senyap macam tu je. Tolak lah. Tolak bagi tahu kata minta maaf. Merana lah nak. Tak juga sebab dia kata dia bukan cinta sangat pun. Dia cuba je dulu.
Dia kata Aduh, sebab dia kata kesiannya. dia kata macam menepati ciri-ciri wanita idaman dia. Jadi dia try lah dulu kan. Sebabnya kalau boleh kita nak simpan cinta sayang yang betul-betul sayang dan cinta tu lepas kita kahwin. Lepas dah jadi halal kan. Okey, lepas tu tiba-tiba ada satu benda yang terjadi. Mak ayah datang ke Sabah. Bila mak ayah datang ke Sabah, mak ayah nilaikan sendiri, mak ayah kata ni macam okey ni, bagus dia ni, kita terima. Macam tu sahaja perjalanan cerita tu. Siti tak sihat, Siti sakit. Lepas tu mak ayah pergi Sabah. Masa tu Siti belajar di IPG Sabah. Siti ni guru, ustazah. Dia belajar di Institut Perguruan di Sabah. IPG Ken. Lepas tu takdir Allah masa tu lah kan. Bertemu jodoh. Mak ayah tengok depan mata orangnya, tiba-tiba berkenan lah. Itulah jodoh namanya kan. Lepas tu bila saya dah kahwin, saya kahwin masa belajar. Kan Siti kan kahwin masa belajar. Jadi cabaran dia tu nak imbangkan pelajaran dan perkahwinan tu. Dan kebetulannya suami masa tu dia bekerja selepas pada kami dah kata mak ayah setuju tu, bertunang dalam tempoh setahun. Masa tu dia dah pergi kerja dah, dia mengajar dekat Sarawak, dekat Siaman. Lepas tu saya kebetulan sebab ahli kerana kesihatan, saya dapat pindah ke Terengganu. Jadi saya belajar di IPG kampus Datuk Razif Ismail. Jadi masa tu adik saya kita sebut apa, PJJ. Percintaan jarak jauh, perkahwinan jarak jauh. Lepas kahwin je adik saya di Terengganu dan suaminya di Sarawak. Berapa lama macam tu? Dalam hampir-hampir 4 tahun, 3 tahun lebih. Sampai habis belajar. Sebabnya kahwin tu masa tahun pertama ijazah. Ya Allah, Siti. Lama. Mak ingat dah setahun macam tu je. Itulah. Hampir 4 tahun PJJ. Orang yang merasa sahaja mengetahui betapa lama. Adik saya PJJ selama hampir 4 tahun. Bukan dekat tuan-puan sekalian. Suaminya di Sarawak, dia di Terengganu. Jumpa lebih kurang dalam 2 minggu sekali, sebulan sekali. Siti, lepas tu Siti masa belajar di IPG memang tak mengandung? Tahun akhir. Tahun akhir. Tapi tak apa, nanti yang tu nanti kita masuk slot lain dah pula kan. Panjang sangat kita. Cuma nak sentuh sikit pasal bila dah kahwin ni, biasalah macam Ustazah Hasmat kata tadi lah, kita rasa rindu, rasa sayang. Bila dah kahwin lagi lah kan, kita rasa halal kan. Bila dah halal lagi lah membuat-buat perasaan tu. Okey, bila dah jauh ni, saya rasa stres, saya rasa macam nak berhenti belajar. Saya kata hari-hari saya sebut dekat ayah, arwah ayah saya lah kan, Tuan Haji Harun, ayah saya kata, ayah, mak bila bagi tahu kat mak akan cerita dah tentang pengalaman mak, sebab mak dulu pun PJJ juga. Bila cerita kat ayah kata tak apa, saya 2 orang yang nasihat saya benda yang sama. Seorang lagi kawan saya, Noraini, dia IPG KDRI dulu. Okey, dua orang ni nasihatkan saya macam mana. Dia kata tak apalah, berhentilah belajar kan nak berhenti pun. Kan masa tu dia buat ijazah. Tak apa, berhenti je belajar kan nak berhenti pun. Tapi kena ingat, nanti bila dah besar, nanti dah ada anak, bila anak dah besar, anak akan tanya, mak nanti mak belajar sampai mana? Takkan saya nak jawab sampai SPM? Takkan Siti nak jawab sampai SPM je. Lepas tu tanya pula pasal apa mak berhenti belajar. Sebab mak sebab kahwin dengan abah lah. Kahwin dengan Pak Hang lah ni, mak berhenti belajar. Takkan nak jawab macam tu dekat anak. Jadi ayah dengan kawan tu dia membuatkan kita terfikir balik. Malulah dekat anak. Macam mana? Takkan kita nak cerita sebab kahwin ni, sebab kena kerana cinta menyebabkan pelajar pun tak habis. Kan? Malu. Kita malu dengan anak-anak. Okay, macam mana kita nak mencorakkan percintaan tu? Sebab tu penting kita corakkan cinta kita pada hari ni. Macam anak-anak sekarang ni kan. Anak-anak murid sekarang ni belum lagi fasa kahwin. Jadi masih ada peluang lagi nak corakkan cinta. Macam mana perjalanan cinta yang kita pilih? Sebab bila kita pilih perjalanan cinta tu, dia bukan berhenti sampai tu je. Dia akan terus sampai ke anak, cucu semua. Sebab apa? Kita akan cerita balik. Bila anak tanya, mak dulu kenal abah macam mana? Mak boleh dengan bangganya cerita, dulu mak kenal abah macam ni, tapi masa tu mak belajar, mak sanggup diteruskan belajar sampai habis. Sebab kita bukannya terhad pada cinta sama manusia, kita juga kena ingat cinta kepada ilmu. Banyak lagi cinta lagi yang kita kejar kan. Betul. Hebat Siti. Semangat pula, terlebih pula takut tak cukup masa. Subhanallah, bila Siti sebutkan begitu, saya memang teringat mak ayah kami adalah satu contoh tauladan yang terbaik. Betul. Subhanallah, sebab memang betul peringkat awal saya sendiri lahir dalam tempoh mak saya masih belajar. Masa tu buat diploma. Mak pun nikah umur 19. Maksudnya mak belajar di UTM. Mak belajar di UTM. Mak kami seorang guru fizik, guru sains lah, guru fizik. Masya Allah. Jadi masa bernikah dengan ayah pun, masa zaman tengah belajar di universiti. Jadi saya sendiri lahir dalam tempoh mak kata ulang alik ke universiti, jarak jauh. Zaman tu lagi lah.
Betul. Berulang Telefon alik. pun tak ada. Telefon Kan? pun tak ada. Kadang-kadang tu telefon biasa tu lah. Yelah nak share ni, nak berhubung sangat terbatas. Video call apatah lagi. Video call apatah lagi. Okey, jadi kalau masa zaman Siti tu bolehlah video call, lepas betul, video rindu call, apa semua. Jadi masa zaman mak tu, saya pun lahir dan tempoh mak belajar, mengandung anak pertama tempoh belajar, mengandung anak kedua pun tempoh belajar, dan jauh pula jarak tu, balik dengan bas kan, berapa lama sekali. Dan sangat menarik, ibu ayah kami PJJ lagi sekali, jarak yang sangat jauh juga, ketika dah memiliki anak 7 orang. Betul, 7 orang. Saya 7 yang orang. paling kecil masa Yang tu. paling kecil masa tu, bayangkan hebat tuan-puan sekalian, mak sambung belajar degree untuk subjek fizik dia di UTM Skudai. Masa tu dah ada anak 7 orang. Ia sangat luar biasa kalau fikir, dan mak bawa bersama 2 orang anak yang kecil. Asiah, kakak ni, dan juga Siti Khadijah. Betul. Siti lah. Jadi sambil sambung Belajar, menguruskan anak. Lepas tu tahun akhir mak nak habiskan degree tu, mak mengandung. Ya, mengandungkan Siti Aminah. Mengandungkan Siti Aminah. Bayangkan dia bawa anak yang paling kecil. Jadi masa tu tinggalkan 5 orang anak, ayah jaga termasuk saya ingat. Saya masa tu saya dalam darjah 4, darjah 5. Dan kami tahu berapa tahun mak sambung degree, dan kami ni memang jumpa mak 2 minggu sekali. Kan, kadang sebulan sekali, dan ayah menguruskan di Terengganu, mak di Johor. Kadang-kadang ayah lah selalu akan pergi ke Johor, bawa anak-anak pergi ke Johor. Pengorbanan ni ibu ayah ni, dan ibu ayah kami menunjukkan contoh, walaupun kita cintakan pasangan, kita cintakan anak-anak, tapi dalam waktu yang sama perlu meletakkan cinta kepada ilmu di tempat yang tinggi juga. Ya, betul. Dan cinta ilmu tu juga adalah kerana cintakan Allah. Betul. Sebab Allah memerintahkan supaya kita mencintai ilmu, mencintai, menyebarkan ilmu, cintakan mendidik. Jadi mak sedar bahawasanya dalam hal pendidikan ni, nak mendidik generasi ni perlu naik up level daripada diploma kepada degree, dan mak menyahut seruan tu. Bayangkan cuba bayangkan situasi yang sangat tragis. Saya masih ingat mak saya bercerita waktu mengandung anak yang ke-8, subhanallah. Bayangkan tanpa suami di sisi, mak struggle belajar untuk habiskan degree zaman tu. Ini bukan cerita 20 tahun yang lepas. Betul. Ke 30 tahun yang lepas? 30. Siti umur berapa sekarang? 30 tahun ni. 30. Ini cerita belum lagi 29 tahun yang lepas. Bayangkan bagaimana situasi jalan raya masa tu, perhubungan tak ada, smartphone tak ada, handset lagi. Bagaimana tawakal yang begitu tinggi seorang suami berjauh dengan isteri dengan 2 orang anak kecil. Siti masih baby, lepas tu Asiah masih kecil juga. Masya Allah, jauh dengan suami, uruskan semua. Mengandung pula anak yang ke-8. Masya Allah. Adik kami Siti Aminah, sekarang jadi doktor Siti Aminah. Lepas tu yang saya ingat, masa nak exam final year, masa tu nak exam final year, nak masuk dewan, mak saya dah ada tanda-tanda melahirkan anak, iaitu dah pecah dah. Macam dah keluar air ketuban. Mak saya bagi tahu pensyarah, doktor, saya ni dah nak bersalin. Doktor kata, macam mana kamu tahu dah keluar dah tanda? Mak saya buat apa? Mak saya pergi masuk dewan perpisahan, kemudian jawab. Mak saya dengar tu. Masya Allah. Mak dengar tu. Mak kami dengar. Masya Allah. Mak sanggup lagi dan tu masuk jawab peperiksaan. Masya Allah. Lepas kerana cintakan ilmu, pengorbanan yang sangat besar. Itu contoh tauladan yang sangat hebat. Cinta tu satu pengorbanan. Satu pengorbanan. Sebab tu sebut cinta itu berkorban. Siti pun berkorban juga nak habiskan belajar tu. Bukan kerana cinta kita lupa cinta kepada ilmu. Lepas tu habis saja, bayangkan tuan-tuan sekalian, ayah dah sampai masa tu bawa balik ke Terengganu dan bersalin di Terengganu. Masya Allah. Tapi saya nak cerita bagaimana Allah memberikan pengorbanan tu, dan mak saya dapat anugerah. Maksudnya pelajar cemerlang yang mana pelik ketika itu. Kalau untuk subjek fizik ni, betul, biasanya Chinese, subjek killer. Bahkan orang Melayu pun susah nak lulus. Tapi mak saya dapat cemerlang, maksudnya kepujian macam tu lah, yang mana jarang sekali pelajar Melayu dapat. Yang biasanya Chinese, India, jarang sangat pada ketika itu. Dan selepas itu, pensyarah-pensyarah UTM menjadikan mak kami sebagai contoh. Bila ada pelajar yang muda contohnya nak quit
nak nak berhenti belajar sebab sibuk dengan susah urusan sangat. anak. Yang muda pun, Yang muda maksudnya pun. sebab subjek fizik yang ramai juga walaupun tak kahwin rasa beratnya, ataupun yang dah kahwin belum ada anak, selalu jadikan mak kami contoh. Kalau kamu nak tahu, ada seorang pelajar ni kan, umur dah Betapa dia 3, struggle umur 35 lebih kurang masa tu mak, kan 35, bawa anak 2 orang, lepas tu mengandung lagi anak ke-8, duduk jauh dengan suami, boleh habiskan, kemudian cemerlang pula. Masya Allah, Allah Akbar. Terima kasih Siti sebab Siti bangkitkan cerita ni, jadi kita boleh berkongsi memori perjuangan mak dan ayah. Sebab itu masa ketika saya sambung master, masa tu saya mengandung juga anak yang ke-8 dan saya keguguran, tekanan belajar kan, kesibukan apa, dan selepas tu saya dapat anak yang kandungan yang ke-9 iaitu Fatimah. Dan memang mak ayah memberi kekuatan ya, dengan tekanan kerja, dengan belajar, dengan itu ini, subhanallah bebanan. Tetapi bila kita kata nak berhenti, saya pun sama, mak ayah rasa nak berhenti dah, buat master ni tak larat dah. Tetapi begitulah, mak akan ingatkan cerita yang kita warisi kepada anak tu sangat penting. Betul. Mak kan dulu mak macam mana corak penciptaan kita tu memang sangat penting. Jadi mak sebab akan mempengaruhi generasi. Sebab jadi kita mak ayah ni sebagai role model. Masya Allah. Jadi kepada anak-anak kan, ibu bapa yang subhanallah, siapa yang sedang belajar sekarang, tolong kita memang Masya Allah, duduk kita memang kan tuan-puan sekalian, dalam bab siapa pun Ustazah nak nasihatkan kepada anak muda, terutamanya anak muda yang mungkin sekarang dalam fasa percintaan, sama ada di sekolah ataupun sebab nak sebut haram sepenuhnya, dah jatuh cinta, dah suka. Ya, betul. Dan perasaan cinta ni sebenarnya memang bukannya haram. Perasaan tu memang fitrah manusia. Dan diharuskan. Cuma dia jatuh haram bila bagaimana menguruskan perasaan tu. Macam bila mana batas garisan dia tu. Bila dah bercinta, nak berjumpa, pegang tangan, lepas tu mesej yang mengarut-ngarut, lepas mesej mengarut-ngarut, kata mesej merapu. Lepas tu share benda-benda yang bermaksiat, buat maksiat dengan perasaan cinta, itu yang jadi haram. Perasaan tu harus dibenarkan. Masya Allah, tuan-tuan dan puan Allah sekalian. Jadi sekarang Siti kan, sekarang pukul berapa ni? Okey, sekarang ni 12, ada lebih 18. kurang 15 minit lagi. Okey. Masa Siti nak tanya, sebab Kamak dah cakap banyak juga, nak tanya Siti, kalau pelajar sekolah menengah dah jatuh cinta, Siti sebagai seorang guru, ustazah di sekolah, okey, budak sekolah rendah pun dah jatuh cinta. Jadi sebagai guru, apa pandangan kalau pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah dah jatuh cinta? Apa pandangan? Dan kalau mereka kata dah macam mana, perasaan ni tak nak dibuang, dah suka tu kan, tak nak dibuang. Jadi sebagai seorang guru, macam mana Siti menguruskan tu, isu begitu? Okey, baik. Cara menguruskan macam mana kalau ada masalah yang macam ni, saya biasanya kita akan panggil murid tersebut kan. Sebab kita perlu terangkan kepada dia, benda ni memang tak salah, tapi kita kena ada perasaan tak salah. Perasaan ni memang tak salah. Perasaan cinta mencintai ni tak salah, tapi kita kena bijak, smart. Cinta ni kena smart, kena bijak menguruskan perasaan tu macam mana. Okey, bila kita kena ingat, kita di zaman sekolah. Bila kita sekolah, memang wajib apa yang dia amanahkan oleh ibu bapa, iaitu kena belajar. Dah macam cikgu dah. Kalau cikgu dia memang suka macam tu cakap, dia suka cakap belah, lepas tu suruh anak-anak sambung. Okey. Lepas tu jadinya bila kita terangkan kat dia apa tanggungjawab sebagai seorang pelajar macam mana. Bila seorang pelajar ni, dia kena fokus terhadap belajar dia. Bila kita terangkan belajar nombor satu masa tu. Jadi kita kata dekat budak tu, kata okey, kita kena suruh dia tak apa, cinta ni kita boleh cari, kata tak apa, tak sepertinya sekarang ni. Ustazah faham, kata awak ni memang dalam perasaan cinta macam ni tak salah, tapi awak kena sabar dulu, fokus apa yang perlu dulu. Belajar dulu, fokus. Bila awak fokus dalam belajar, awak aktif, contohnya aktif belajar, aktif sukan. Ni masalahnya orang zaman sekarang suka main-main. Masa nak belajar pun main-main, masa suruh main pun main-main juga. Okey, dia main juga. Masa main dia tak main betul-betul, tak mewakili sekolah masa tu. Kak Mak rasa macam kagum bila Siti jawab begitu. Sebab ada cikgu bila tangkap pelajar bercinta, terus hampa buat apa ni, dosa ni, hampa ni kan gini. Apa ni haram ni, hampa maksiat ni.
hampa ni. Macam tu lah. Macam tu lah, hampa-hampa lah semua. Okay. Hampa. Hampa je yang salah. Nak Hampa salahkan salah. budak saja. Hampa menghampakan orang-orang yang rasa hampa dengan hampa. Sangat hampa lah. Betul-betul. Bijak ayat tu. Hampa menghampakan perasaan orang yang hampa kepada hampa. Okay. Hampa sehampa-hampanya. Habis dia nak bubuh semua, tak apa. Hari ni kita bagi dia nak bubuh. Betul lah ayat tu. Betul. Masya Allah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Dia macam ni. Sama juga ibu bapa bila tahu anak jatuh cinta. Dan sama juga kami bila kami cerita kat mak bapak kami, mak pak kami pasal kami ni ada orang yang suka. Alhamdulillah mak pak kami bukan jenis yang apa ni maksiat ni. Tak payah bercinta dulu, belajar dulu. Tak. Walaupun nampak mak ayah kami macam old school, macam orang kampung, macam mak ayah kami ni orang yang tegas. Betul, tegas. Tegas. Ya kot. Tegas. Orang yang tegas. Tu kan nak betul sangat. Sebab pakaian pun tegas, bab pergaulan tegas. Ya, sangat-sangat tegas sebab pergaulan ni. Tapi bila cerita bab tiba-tiba dah ada orang suka apa ni, mereka boleh bawa bincang. Mereka boleh bawa bincang, mereka meraihkan. Sebab nak ada keberkatan kan? Keberkatan dalam hubungan. Sebab itu saya kira kalaulah anak-anak kita ni, tuan-puan sekalian, bukan kita nak menggalakkan cinta. Tapi bila dengar tu, kita kena bijak dan jadi kawan masa tu. Kalau jadi lawan, tu yang anak lari ikut markah dia tu. Betul. Itu yang anak dia mula rasa mak pak tu musuh dia. Tak faham apa yang dia rasa. Jadi zaman lah ni memang dia lagi dahsyat, lagi awal jatuh cinta. Kalau kita ni dulu bila ni kan. Jadi ibu bapa kena jadi kawan dan cuba nasihat. Cuba cakap, ya kita faham kan. Kita sekian-sekian, Masya Allah. Kenapa mak? Zubai. Mak panggil Zubai je. Tak apa kan mak teruskan. Okay. Iklan. Mak. Kan. Mesti ramai nak tengok mana mak ni. Tak apa. Mak pun malu orangnya. Mak pun malu. Okay. Teruskan. Jadi tuan-puan sekalian, Ustazah nak sebut macam ni. Secara tegas, Ustazah nak sebutkan begini. Tuan-puan sekalian, anak-anak sekalian, adik-adik pelajar sekalian, cinta ni memang fitrah. Tapi dia boleh jadi apa kalian? Cinta ni boleh jadi membutakan. Membunuh. Ya, membunuh jiwa. Jiwa. Cinta ni kalau belum masa dia boleh membunuh jiwa. Dia boleh membutakan. Merosakkan. Bila waktunya sekolah rendah. Cinta pelajar sekolah rendah, terus terang Ustazah nak cakap, dia boleh membutakan. Dia boleh merosakkan. Sama juga cinta di sekolah menengah, dia boleh jadi begitu. Tapi dengar dulu sampai habis. Cinta ni ibarat pisau. Dia ibarat pisau Siti. Kalaulah kita bagi pisau pada budak kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun Siti. Agak-agak pisau tu jadi apa? Dia buat apa kepada budak tu? Pisau tu buat apa kepada budak? Pisau tu tak boleh gerak sendiri rasanya. Jadi budak tu budak tu yang pegang. Jadi apa? Agak-agak. Memang dia akan merosakkan budak tu. Dia akan boleh menyakitkan, melukakan, membahayakan. Bahkan boleh membunuh. Mungkin betul. Budak tu kan 5-6 tahun. Dia nak test betul. Tajam benda ni dia tak kenal ni. Lepas tu dia berlari-lari tercucuk perut kan boleh mati. Subhanallah. Tapi pisau Siti, bila dah umur 17, 18, 19, dia boleh buat apa? Pisau ni. Pisau ni, dia boleh buat apa? Macam-macam dia boleh buat. Dia boleh memotong, dia boleh menguruskan pisau tu dengan baik. Ya, maksudnya cinta ni kalau terlalu awal, dia jadi pisau yang boleh melukakan diri sendiri. Betul. Tapi kalau dah tiba masa, dia dah pun, maksudnya dah tiba masanya, dia dah matang, dia dah boleh menguruskan kawalan dirinya, tuan-puan sekalian. Maka ketika itu, dia tidak dibutakan oleh cinta. Kan dia boleh jaga solat di awal waktu, dia boleh jaga pergaulan, dia boleh jaga maksudnya belajar pun masih lagi boleh fokus. Kalau siapa bercinta, belajar tak fokus, maksudnya anda belum layak bercinta. Itu kayu ukurnya. Subhanallah. Itu menandakan cinta anda adalah low class, bukan high class. Ya. Cinta high class adalah bila anda jatuh cinta kepada lawan sejenis, anda masih lagi boleh menjaga cinta-cinta yang lain dengan baik. Yang pertama, masih lagi mampu menjadi orang yang mencintai Allah. Maksudnya ada orang yang bercinta, dia mula langgar perintah Allah. Betul. Apa dia? Dia mula tak solat, dia mula solat lambat, dia mula buka aurat sebab dia nak pakai seksi-seksi depan yang dia cinta. Jemput masuk ni. Okey,
kemudian dia mula pergi jumpa, pegang-pegang tangan. Ini cinta yang low class, yang mana bila dia jatuh cinta kepada lawan sejenis, dia mula lupa kepada pemberi cinta iaitu Allah. Dia melawan perintah Allah. Jadi masa ini cinta jatuh kepada low class dan tidak diredai oleh Allah. Cinta ini tak boleh bertahan lama. Percayalah, tak boleh bertahan lama. Betul. Sebelum dah jadi halal dah sebut Habib, sayang, papa, mama. Atau nenek tak sebut. Tu tak mau. Atau nenek tua sangat. Ya, betul. Panggilan-panggilan seumpama tu dah dimulakan sebelum bercinta. Subhanallah. Siti, sebagai kesimpulan bagi Siti kan, sebab masa kita dah nak habis ni. Okey, apakah yang dimaksudkan cinta kerana Allah bagi Siti? Okey, sebab dah nak habis dah. Berapa minit ya dah? Okey. Tunggulah Sat. Nak balik dah? Okey. Cinta kepada Allah ni. Saya cinta kerana Allah. Cinta kerana, kan selalu orang muda sekarang ni cinta til jannah, cinta lillah. Okey. Cinta kerana Allah. Cinta kerana Allah ni macam Ustazah duk sebut dari tadi lah kan. Ada garis dia yang kita letak. Apa yang pertama tadi? Kerana Allah dan Rasul. Jadi kita letaklah mengikut panduan dia. Ada garis panduan dia. Okey. Yang pertama jaga hubungan dan sebenarnya kan saya nak sentuh sikit tentang macam mana kita nak cari ni khas untuk puteriku sayang kan. Okey, jadi khas untuk macam mana kita nak cari nak dapatkan lelaki yang soleh ni. Cara dia macam mana? Macam mana cara dia? Cara dia ialah yang pertama kena jadi macam Sazah dulu. Dah lah bukan macam tu lah. Okey. Cara dia yang pertama kita kena tarbiyah diri kita dulu. Sebab macam mana kita, macam tu lah cerminan pasangan kita nanti. InsyaAllah macam tu. Apa yang kita buat usaha untuk perjalanan hidup kita ni, Allah tak akan sia-siakan. Jadi yang pertama anak-anak sekarang ni dah boleh mula set, kalau kata sebelum ni buat macam-macam dosa ke apa ke benda ke ataupun rasa nak perbaiki balik amalan-amalan kita, perbaikilah. Kan? Kita tarbiyah diri kita, didik diri kita dulu menjadi seorang yang solehah lah. Seorang bukan muslimah saja tapi muslimah mukminah. Muslimah saja ni perempuan Islam, tapi kita muslimah mukminah perempuan yang beriman kepada Allah. Yang mana kita tahu meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul dan meletakkan level cinta manusia sesama manusia ni macam mana. Masya-Allah. Okey, bila kita cinta til jannah ni maksudnya kita memang nak bercinta sampai ke syurga kan? Okey, macam mana cara nak masuk syurga? Mestilah kita kena taat perintah Allah. Ya, taat perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah tu. Kan? Betul. Okey. Jadi apa yang kesimpulan pada hari ini yang kita tengok ialah yang pertamanya kena ada akhlak. Okey, akhlak yang baik, akhlak terpuji menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola, sebagai contoh. Sebagai contoh untuk kita ikut. Barulah kita boleh ikut sejarah cinta Rasulullah kan dengan Khadijah dan sebagainya lah dan sesuatu isteri Nabi. Begitu juga yang cinta kepada Allah ni, saya nak sentuh sikit cerita tentang boleh saya ceritakan sikit Dan ni? Okey, tak apa. Kita masukkan sikit. Okey, tentang kisah Sayyidatina Nusaibah binti Ka'ab. Okey. Nusaibah binti Ka'ab ni dia merupakan sedikit di Islam yang memperjuangkan agama Islam sampai ke akhir hayat dia. Masya-Allah. Macam mana kisah dia macam ni, pada ketika tu dia berada di dapur. Biasalah kan perempuan duduk dapur lah kan, duduk masak. Perempuan kan memang rajin kan, tapi sekarang ni pun orang lelaki pun rajin masak. Okey. Jadinya duduk dapur tu tiba-tiba dia terdengar macam derapan kuda. Ada du-du-du-du, ada kuda main ni. Du-du-du-du bunyi kuda. Kadang-kadang bunyi kuat-kuat. Tak, kuda bunyi boleh. Saya confused. Sebelah saya kuda ke Ustazah? Okey. Jadi bila dengar bunyi kuda tu, dia rasa ni mungkin tentera Rasulullah nak pergi ke bukit Uhud. Jadinya dia rasa okey, ni adalah peperangan. Jadi dia pun tunggu pergi gerak suami dia bernama Sa'ad ke Sa'id. Okey. Okey, dia berjumpa dengan dia pergi gerak suami dia. Wahai suamiku tercinta, dia kata, bangunlah sebabnya sertai perang dengan Rasulullah. Masya-Allah. Okey, suami dia ni pun bingkas bangun kan sebab kerana sama-sama cinta semua kerana Allah ni. Jadi bila dengar seruan perang ni, dia cepat-cepat bangun. Dia bangun, dia terus bersiap-siap untuk berperang. Bila dia tu lepas buka pintu, okey, isteri dia kata, wahai suamiku, janganlah pulang selagi belum malam. Kalau kita ni suami kita nak keluar, kita dah tanya lah, abang nak balik pukul berapa ni? Satgi balik tu jangan duk meninggal kat lain, balik cepat-cepat. Kan? Betul. Tapi tak, ni Ummu Imarah, nama gelarnya Ummu Imarah. Ummu Imarah ni kata, wahai suamiku jangan pulang sebelum malam. Okey,
Sebab apa? Sebab nak suruh berperang sampai habis-habisan. Sedang berperang, tiba-tiba beberapa ketika masa tu dekat rumah ada anak 2 orang. Masya Allah, ada anak. Ada anak dia tingkatan 1 seorang, tingkatan 3 seorang, 13 dan 15 tahun. Oh. Yang 15 tahun tu Ammar, yang kedua nama dia Saad. Ayah dia Said kan, nama dia Saad. Itu yang saya confuse tadi tu. Okey, lepas tu jadinya bila macam tu datang utusan Rasulullah tadi bagi tahu dekat Ummu Imarah ni, wahai Ummu, kata anak suami telah syahid, gugur syahid. Allahu Akbar. Okey, dan apa reaksi? Kalau kita mesti kita rasa sedih kan? Ya. Tapi reaksi Ummu Imarah berbeza. Dia rasa bersyukur, alhamdulillah, dia kata akhirnya suamiku gugur syahid di jalan Allah ni. Tapi lepas tu dia pun mula rasa susah hati, siapa lagi aku nak sumbangkan untuk Islam ni? Dia nak bagi siapa lagi ni? Subhanallah, Siti, kalau kita kan bila dengar suami nak pergi perang, bang, ingatlah kita ada anak kecil ni bang, kalau awak meninggal macam mana siapa nak jaga ni? Rupanya selepas suami syahid, dia dah menghantarkan suaminya dah suami tercinta. Lepas tu dia bukan fikir macam mana lah nak hidup, tak ada, tapi dia fikir nak hantar siapa lagi pula ni ke medan perang. Betul. Subhanallah. Lepas tu bila dengar macam tu ni, lepas tu dia pun teringat ada anak nama Ammar tu. Dia kata, wahai Ammar, kamu pergilah suruh join perang ni lah. Ammar ni kata, ya Allah, dari tadi dah saya duk tunggu dari tadi dah ni untuk mak suruh pergi perang. Mak suruh pergi perang. Cuba bayangkan, anak umur 15 tahun, tingkatan 3 ya. Sekarang ni budak 3 umur 15 tahun tahu buat apa. Nak gosok baju sendiri pun payah. Ya. Kan? Ni nak senduk nasi ni, mak tolong senduk nasi pun payah. Kan? Tapi ini tekadnya seorang remaja umur berapa tahun? 15 tahun tadi, dia terus ambil barang perang, dia pergi berperang. Bila dia pergi perang tu, dia jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, dia perkenalkan, wahai Rasulullah, saya ni adalah anak kepada Saad. Anak kepada Said, anak kepada Said. Okey, saya akan ikut jejak ayah saya ni. Betapa bersemangatnya. Dan dia berjaya menupaskan orang-orang yang pihak lawan tadi tu, musuh tadi tu. Lepas tu dan gugur syahid juga. Okey, ni lepas suami, anak. Lepas tu terus utusan Allah ni pergi jumpa balik Ummu Imarah. Wahai Ummu Imarah, anak kamu juga telah syahid, dia kata. Lepas tu kakak, macam mana pasal kamu sedih ke? Dia berkata, ya saya sangat sedih. Tapi bukan sedih sebab anak dengan suami meninggal. Tapi sedih sebab apa lagi aku nak bagi untuk perjuangan Islam ni. Dia dah fikir hal tu. Sampai kan utusan Rasulullah tu geleng kepala, pening fikir. Pasal apalah perempuan ni kan. Tak fikir diri sendiri langsung, fikir untuk Islam sahaja. Besarnya cinta dia kepada Islam. Besarnya cinta. Lepas tu dengar anak yang nombor 2 tadi tu, Said tadi tu, Said dengar dia kata apa? Wahai ibuku, kenapa kamu meremehkan aku? Kenapa kamu janganlah pandang rendah kat cik ni. Mak, dia kata, saya pun mampu, saya pun boleh lawan kan. Macam saya boleh ikut jejak ayah ni, ayah dan abang. Izinkanlah aku pergi. Tingkatan 1, anak-anak perempuan tuan-tuan. Tingkatan 1. Kalau budak tingkatan 1 sekarang tahu apa? Kan? Yang tahu nak melepak rumah kawan kan. Tapi tak semua budak SKBTM tu, terutamanya semua budak-budak yang bagus-bagus. Saya nak naik kot SKBTM tu. Okey, jadi bila mana macam tu, mak dia ni terkejut dan kagum ni. Dia sangkakan anak dia ni kecil lagi, tapi rupanya anak dia sangat berjiwa besar. Dia pun terus ambil perhatian perang, pergi. Dan dia betul-betul membuktikan dia memang bersemangat dan memang dia nak berjuang untuk Islam. Dia menupaskan berpuluh-puluh orang musuh. Berpuluh-puluh musuh. Dan dia juga gugur syahid bila ada anak panah terkena kat belakang dia dan dia gugur syahid. Tu kisah dia. Lepas tu utusan Rasulullah pergi lagi rumah Imarah tadi, bagi tahu kata anak-anakmu semua dah telah syahid. Kan, jadi macam mana ni? Dia kata kami turut berduka lah untukmu, Ummu Imarah. Tahu tak apa respon Ummu Imarah tu? Dia menangis, tapi bukan menangis sebab sedih. Tapi dia bukan menangis sebab sedih anak suami tak ada ni. Tapi dia menangis sebab apa lagi aku nak bagi ni. Dia pun offer diri. Masa tu yang datang adalah Rasulullah sendiri. Rasulullah kata, dia kata kat Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak aku sendiri nak ikut perang ni? Aku sendiri nak pergi berperang. Dia kata, Rasulullah kata, tidak boleh, kamu tu perempuan. Wahai Ummu Imarah, kamu perempuan. Dia kata, kenapa pandang rendah terhadap perempuan? Tak percaya ke kemampuan perempuan ni tak layak ke untuk mati syahid di jalan Allah ni dalam peperangan?
Macam tu. Tapi apa ni, bila dengar macam tu, mendengar kesungguhan Nusaibah ni, Rasulullah pun kata tak apa, boleh. Boleh pi, tapi tugas kamu di belakang tabir, merawat orang-orang yang sakit kan. Merawat orang yang sakit. Jadi okey, aku setuju. Dia pun terus pi naik kuda dia pergi untuk merawat orang sakit. Sedang dia merawat orang sakit tu, minta maaf panjang sikit cerita dia. Tak apa. Okey, tak apa. Semangat Menarik, kan, bagus. menarik. Okey. Okey, bila dia merawat orang sakit tu, tiba-tiba terkena percikan darah dekat muka dia ni. Dia terkejut, mai bergolek ni, tahu bergolek apa dia? Kepala tentera Islam ni. Bergolek, dia rasa nak marah. Lagi-lagi dia nampak pula, dia tengok Rasulullah terjatuh. Jatuh daripada kuda, dia rasa lagi nak marah, tanpa berfikir panjang, dia terus ambil pedang yang mati tadi tu, yang dah syahid tadi tu. Dia masuk ke medan Dia perang. masuk ke medan perang, naik kuda terus pergi berperang. Semua masa tu, semua musuh-musuh sangat terkejut, sangat pasal pelik kan. Lepas tu dia berjaya menumpaskan ramai, berpuluh-puluh orang juga. Allahu Sampailah ada orang yang musuh yang main daripada belakang, dia memotong tangan kiri Nusaibah. Allah. Sampai Nusaibah pun terjatuh tersungkur. Lepas tu selang beberapa ketika ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud datang, dia kata, wahai Nusaibah, rehatlah kamu sudah parah dah ni. Tapi apa yang Nusaibah buat? Saya nak berjuang sehabis-habis, saya sayangkan Rasulullah, saya sayangkan Isa, saya cintakan Rasulullah, jadi saya nak biarlah perjuangan saya ni betul-betul bermakna. Jadi dia kata, berikan aku kuda dan berikan aku pedang. Ibnu Mas'ud tak boleh nak jawab apa, sebabnya dia dah tak boleh nak bagi tahu halangan apa lagi, sebab dia memang nak berjuang Islam. Ya. Jadinya dia terus bagi kuda dan pedang dalam keadaan tangan sebelah terpotong tadi tak ada tu. Dia naik kuda dan dia pergi melawan musuh. Bila dia melawan musuh dan dia pun syahid. Bila dia gugur syahid, darah dia membasahi bumi Anbiya ketika itu, bumi kesayangan dia tercinta. Terus langit gelap. Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, tahu tak kenapa ni tiba-tiba yang tadi cerah ni jadi gelap ni? Rasulullah tanya. Sahabat pun tanya, kenapa ya Rasulullah? Wahai, kenapa ya Rasulullah? Sahabat bagi tahu kata sebab Rasulullah kata sebab semua malaikat ni, beribuan-ribuan malaikat sedang menyaksikan dan menyambut roh Nusaibah ni. Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah kata pengorbanan seorang wanita, kita wanita, dan itulah pengorbanan seorang wanita demi cintanya terhadap Islam dan terhadap Rasulullah. Begitulah dia sanggup. Sebab itu kita kata cintanya adalah pengorbanan. Itulah cinta yang benar-benar cinta high class, dan cinta yang begini akan menyatukan mereka satu keluarga di syurga. Subhanallah, cinta yang begini yang menyatukan mereka sekeluarga di syurga. Jadi dia akan jumpa dan berkumpul kembali dengan suami, dengan anak-anaknya. Masya Allah. Jadi saya kadang-kadang memang kepada encik suami kan, contohnya kan, walaupun kami memang dalam proses, maksudnya sentiasa diuji oleh Allah dalam pengorbanan berdakwah ni. Betul. Jadi kalau Nusaibah tadi dia menghantarkan suami, anak-anak. Jadi macam encik suami saya ada depan ni encik suami pula menghantarkan saya, umpama begitulah, memberikan saya kepada jalan dakwah, izinkan saya, hantarkan saya ke jalan dakwah. Dengar tak encik suami? Tadi terkesan menghantarkan saya, mengizinkan saya, dan sebahagian masa saya berbunga-bunga suaminya untuk jalan dakwah, itu satu pengorbanan. Jadi subhanallah, dan suami pun masuk sama, dan anak-anak pun mengizinkan. Maksudnya anak-anak redha, kadang-kadang masa ibunya kurang, ibu ayahnya kurang. Jadi mudah-mudahan cinta yang kita letakkan, cinta agama nombor satu, cinta kepada Allah, membawakan cinta kita semua bercinta di jannah sampai ke syurga. Samalah semuanya tuan-puan sekalian, bukan semestinya berjuang begitu, dengan cara masing-masing lah. Kan ibu ayah lepaskan anak-anak belajar jauh-jauh walaupun sayang anak-anak. Sebab apa? Cintakan ilmu. Okey, sebagai kesimpulan daripada saya, bab cinta high class ini ialah satu cinta yang bila datang kepada diri kita, kita nak bezakan cinta ini fitrah ataupun fitnah. Tengok apabila kita jatuh cinta kepada berlawanan jenis, bagaimana diri kita masa tu. Kita boleh tak mengawal diri kita? Kalaulah kita masih lagi sama, Masya Allah, solatnya di awal waktu, baca Al-Qurannya, lepas tu kita masih lagi boleh meletakkan cinta kepada ibu ayah, kan? Masih taat ibu ayah. Ni ramai remaja yang dah bercinta dan mula pandai melawan ibu ayah. Bila mak ayah kata tak payahlah pergi jumpa, tak elok, dia lawan. Mak faham apa? Mak asyik nak halang je. Mak gini, mak tu tak suka dia. Tahulah mak ni gini. Dia mula jadi anak derhaka sebab cinta dia kepada ni. Kalau macam ni,
kesan cinta tu maksudnya kita tidak layak lagi untuk bercinta. Belum kuat, belum matang. Sebab kita telah melalaikan cinta-cinta yang lebih utama. Jadi kalaulah begitu situasinya bermaksud cinta itu satu fitnah dan memberi musibah. Tapi kalau cinta yang fitrah yang datang daripada Allah, lalu kita mengikut sunnah Nabi, cinta itu jadi anugerah. Jadi faham ya? Cinta kalau fitnah jadi musibah. Cinta kalau ikut fitrah, lepas tu ikut pula sunnah, dia jadi satu anugerah daripada Allah. Dan teruskanlah, usahalah untuk bernikah, dan insya-Allah itu pernikahan yang baik. Pernikahan yang Allah akan jaga cinta tu walau datang apa jua ujian dan cabaran. Tuan-puan, ibu bapa, para pelajar, guru-guru sekalian, saya sudahi dengan berkenaan dengan cinta, iaitu subhanallah, saya nak sebutkan pasal cinta tu, cinta sunnah, cinta fitrah. Ada satu perkara nak sebut pasal cinta, wallah nanti tiba lupa. Yang terakhir, subhanallah, sama-samalah kita mengejar cintanya Allah, cintanya Rasulullah, cintanya agama, cintanya ilmu, cinta ibu ayah, kan? Dan jadikan cinta ini 100%. Betul. Ada orang kata kena bagi-bagi. 80% Allah, tinggal ni. Sebenarnya cintalah Allah 100%, cintalah Rasulullah 100%, cintalah ibu ayah 100%, cintalah guru dan ilmu 1%, cintalah suami isteri 1%, cintalah anak 1%. Maksudnya dalam kita mencintai, kita berikanlah cinta itu sepenuh hati, ikhlas. Tetapi yang membezakan adalah tingkatan cinta. Paling tinggi Allah, Rasulullah, agama, sekian-sekian. Dan cinta yang beginilah akan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Moga-moga bermanfaat perkongsian kita pada hari ini. Sehingga bertemu lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali kepada ni. Moderator. Masya Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih.